Harapan bernyala nadiku berganda, gemuruh jiwa semangat tentara dari puncak ini ke angkasa, berkawan hati kita berkelibat. Saya diberi amaran oleh Mursyidul Am di IPI. Rabiul Fasil. Sebelum ini saya pernah ditegur oleh Mursyidul Am PAS supaya lebih berhati-hati memilih calon-calon yang perlu menjalani tarbiyah dulu, yang tidak tamak halabah menggunakan kerusi untuk mencari harta dan mudah dibeli. Saya terima baik amaran dan teguran itu. Memang benar 2008 kita menghadapi kesukaran memilih calon-calon dan ada beberapa kawasan yang kita kira sukar menang. Tetapi kita belajar dari pengedaran itu. Saya mohon maaf atas kelemahan itu dan juga apa yang pernah berlaku dalam Parti Keadilan Rakyat. Dan seperti mana telah kita umumkan dalam kongres baru-baru ini, parti ini mesti ditegakkan dengan tarbiyah dan parti ini mesti punya disiplin untuk memberi amaran atau menyingkirkan anasir-anasir yang boleh merosakkan perpaduan kita bersama. Sudah hari ini 13 Muharram tahun Hijrah, dan dalam kesempatan kita keliling seluruh negara, kita bicarakan, merumuskan apa yang juga disebut oleh Tuan Guru Hadi Awang tadi, bahawa risalah Islam itu dalam hijrah yang dipimpin oleh baginda Muhammad SAW meleburkan sistem yang zalim, meleburkan sistem yang menindas, yang merendahkan darjat manusia sesuai dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, mengangkat, we have exalted the children of Adam walaqad karramna bani Adam. Bahawa Islam dan berlakunya hijrah itu ialah kerana memerdekakan rakyat, membebaskan rakyat dari kezaliman, membebaskan dari faham kesukuan dan ketakasuban Arab yang mengatasi message atau risalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, universal message yang menegakkan keadilan. Jadi mudah-mudahan kita faham apa yang telah ditekankan oleh guru-guru agama kita, bahawa hijrah itu mesti bebaskan diri daripada kerakusan kuasa, kezaliman dan faham kesukuan perkauman yang sempit. Saya juga ingat kerana soal Melayu banyak dibahaskan, termasuk juga pembahas sepanjang hari ini. Tetapi Melayu ini juga tegak dengan budaya, Melayu ini juga tegak dengan akhlak. Dan kekuatan Melayu itu bukan pada kerakusan kuasa, bukan pada hebat rasuah dan kezaliman mereka. Kalau kita pertahankan kaum yang rasuah, kita pertahankan kaum yang zalim, sama ada atas kaumnya sendiri atau kaum lain, maka samalah kita pertahankan apa yang pernah disebut dan diungkapkan oleh Maulana Abul Hasan Ali Nadwi sebagai mempertahankan ciri
masyarakat jahiliyah. Kita tidak boleh sebagai orang Melayu mempertahankan ketidakadilan ke atas kaum sendiri atau kepada suku kaum atau kaum-kaum yang lain. Ini dia pertembungan idea yang berlaku dalam negara kita, yang disebut juxtaposition of ideas, yang dibahaskan oleh rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat dan dalam UMNO Barisan Nasional. Menegakkan kuasa satu kaum atau menegakkan prinsip keadilan sejagat. Kita memilih untuk mempertahankan prinsip keadilan dan rahmat bagi sekalian alam, menolak kerakusan kuasa, rasuah, kezaliman dan perkauman sempit yang ditunjangi oleh UMNO. Inilah yang disebut dalam karya atau pengkarya Tun Sri Lana dalam Sulatus Salatin, Sejarah Melayu. Kita diminta taat pada raja, tetapi jikalau besar dosa rakyat itu pun, kalaupun dia terpaksa dibunuh, maka janganlah sekali-kali dinista dengan kata jahat-jahat, ataupun mestilah tunduk dan patuh kepada hukum syara. Mana ada semangat yang sedemikian dalam budaya pemimpin-pemimpin korup dalam UMNO. Sebab itu dalam Sulatus Salatin, Sejarah Melayu, seandainya kerajaan atau pimpinannya disebut begini: jikalau ada seorang raja memberi aib kepada mana-mana rakyatnya, itu alamat sebuah negara yang akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kesetiaan itu bersyarat. Kita setia dengan syarat ada keadilan. Kita setia pada kerajaan yang patuh kepada undang-undang dan prinsip. Semangat ini juga dalam sejarah dan budaya barat. Saudara tahu Oliver Goldsmith dalam The Deserted Village. Ill fares the land, to hastening ills a prey, where wealth accumulates and men decay. Bila kekayaan dipunggah oleh segelintir kecil atas nama kaum dan rakyat majoritinya merempat. 2 minggu lalu saya ketengahkan satu lagi isu. Bagaimana di Kementerian Pertahanan semasa Datuk Seri Najib menjadi Menteri Pertahanan, kepuluhan kontrak, lebih dari 30, diagihkan melalui satu nama, Said Abdul Hussein, pemimpin pemuda UMNO Bukit Gantang, jiran Datuk Seri Nizam. Puluhan nama syarikat, tapi satu tuan punya. Pengurusan, pakaian, uniform tentera, makanan, kelengkapan. Ada kontrak bernilai 800 juta ringgit, ada kontrak bernilai 600 juta ringgit, ada kontrak cuci parit 1,5 juta ringgit. Semuanya disapu oleh pemimpin pemuda UMNO. Bila ditanya, ini darah Melayu, keris Melayu, otak Melayu yang menindas umat Melayu. Saudara-saudara yang kita tolak Melayu begini. Sebab itulah mereka bawa dan jajah isu Melayu ini. Saya tidak mau kupas lebih daripada itu. Tetapi saudara mesti ingat, kita mesti berdepan dengan masalah ini. We do not and should never take an apologetic, passive position. We have to confront them head on. Yes, we will have to fight and demand that those who proclaim to champion the position of the Malays and call themselves
Malay supremacists are the worst and the most corrupt of the Malays and must be rejected first by the Malays and then other friends Malaysia. Kita mesti jelas ke ini. Ada orang yang rasa seolah-olah kita harus ambil sikap bermaaf. Yang kita tolak ini bukan Melayu. Kita mewakili masyarakat yang mau penguasaan bahasa Melayu yang lebih baik. Islam dihayati dan dimartabatkan. Kita mau budaya Melayu difahami dan dikembangkan. Tetapi yang membawa message adil, budaya ilmu, yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Bukan Melayu yang menyebabkan majoriti Melayu dan bumi putera lain merempat. Saudara, saya berpendapat lebih baik kita berdepan dengan permasalahan ini. Bukan dengan menunjukkan kita ini lebih Melayu ala UMNO. Kita harus menunjukkan kita ini Melayu berdasarkan budaya dan sejarah kita yang sebenar. Yang hebat kerana adilnya, yang hebat kerana pandai dan cekapnya, yang hebat kerana keterbukaan, bukan hebat kerana perompakannya dan lanun mereka. Jadi saudara, saya harap kita guna pendekatan ini. Sebab itu saya tidak apologetik menggunakan seperti mana disebut dalam buku Jingga ini tentang ketuanan rakyat yang berteraskan semangat perlembagaan negara kita. Apa masalahnya sekarang? Tuan Guru Hadi Awang pagi tadi Azizah juga merumuskan tentang kemelut politik, ekonomi dan sosial. 16 Disember, Bank of America Merrill Lynch, kajian mereka di antara 15 negara di Asia Pasifik, Malaysia ke tempat kedua tercorot paling rendah dari segi daya tarik pelaburan. Senario ekonomi kian lembab. ETP tidak ada makna tanpa perubahan pengurusan. Unjuran pertumbuhan kita pasti tersasar. 2011 5.2%, 2012 5.4%. Tanpa kadar pertumbuhan minimal 7%, kadar pengangguran akan meningkat dan kita tidak mungkin mencapai kedudukan negara maju. Saya beri hanya satu contoh yang disebut dan saya tambah berdasarkan kajian Consumer Association, Persatuan Pengguna Pulau Pinang yang terbaru, mengkaji perjanjian TNB dan IPP. Kerana TNB terpaksa membeli dari IPP, YTL harga belian itu 25% lebih mahal daripada kalau TNB menjana sendiri kuasa elektrik. Siapa dia yang dapat untung? Crowding. Bukan untung sedikit, berbilion ringgit. Subsidi kepada semua IPP sehingga kini 78.3 bilion ringgit. Tidak termasuk gas, 19 bilion ringgit satu tahun. Jadi saudara, sebab itu yang kita robah. Yang kita minta robah ini bukan satu dasar. Yang kita merubah ini bukan satu dasar ekonomi, tetapi satu sistem pentadbiran pemerintahan. Bila kita katakan keinginan kita, hasrat kita ke Putrajaya, itu merubah sistem ini. Enough is enough. This oppression, this squandering of national wealth must end. And we the people, rakyat, must make sure that BN and UMNO ends its rule in Putrajaya.